Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Hari ini Abang janji Abang akan habiskan 3 cerita. InsyaAllah tak ada hujan malam ni, insyaAllah. Jadi Abang boleh habiskan dengan lancarnya. Tapi ketiga-tiga cerita, ada satu cerita datang daripada luar negara. Jadi tanpa berlengah-lengah. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, berikan rezeki yang banyak untuk kita semua, berikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umur dan juga diberilah kerahmatan dunia dan di akhirat. Kita doa, minta-minta Allah makbulkan. Kita mulakan cerita dengan doa, berkat-berkat. Jadi hari ini 3 cerita tanpa berlengah-lengah lagi. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Sebelum Abang mulakan cerita, Abang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada semua yang menonton dan juga semua yang memberikan komen pada video-video Abang, dan Abang reply sebanyak yang mungkin. Abang anggap itu semua adalah tempat kita semua berkumpul berkongsi cerita. Okey, cerita kali ini berlaku dekat Petaling Jaya, Selangor pada tahun 2017. Diceritakan kepada Abang melalui email oleh seorang lelaki yang bernama Alif. Jadi Alif cerita pada 2017 waktu tu dia baru kahwin dengan isteri dia. Jadi dia kata di waktu-waktu bercinta, bertunang tu semua okey, tak ada masalah, memang kasih sayang tip top. Tapi bila mula je kahwin, hari pertama kahwin, sejak daripada hari pertama, malam pertama, sejak daripada tu dia menyampah tengok bini dia. Rupanya bukan dia je, bini dia pun sama menyampah tengok dia. Kalau boleh dekat dalam satu rumah tu rasa macam nak dikata perasaannya nak halau bini dia duduk luar rumah. Dia punya menyampahnya tu. Bukan dia je, bini dia pun sama. Bila dia tengok si Alif ni, dia rasa macam nak cincang-cincang aja. Ada je yang tak kena. Buat sikit tak kena, buat banyak tak kena. Jadi boleh kata hidup rumah tangga mereka berdua ni dalam keadaan yang sangat tidak harmoni, walaupun masih lagi pengantin baru. Selalunya yang jadi macam tu yang dah pengantin lama kan. Jadi pengantin baru ada masalah macam ni. Jadi bila dah banyak kali gaduh punya gaduh, akhirnya diorang pun sebagai orang yang cerdik pandai kan, Alif dengan isteri dia pun duduklah bersama-sama, menghadap satu sama lain. Kita berbincang, macam mana kita boleh jadi manusia yang macam ni, asyik bergaduh aja padahal kita baru kahwin. Selalunya kalau orang yang baru kahwin ni hidupnya aman, harmoni, rukun, damai. Jadi dia kata mesti ada sesuatu yang pelik. Dia kata okey. Jadi bini dia kata macam ni, apa kata balik kampung saya. Sebab dia kata keluarga bini dia ni kebanyakannya adalah keluarga orang yang alim-alim, yang pandai perubatan-perubatan Islam. Dia punya ibadah pun bagus. Bapa dia, mak dia, pakcik-pakcik dia, adik-beradik dia gitu. Jadi Alif pun setuju. Mungkinlah ada jawapan di sebalik cerita yang berlaku ni. Keadaan situasi sekarang memang dia kata waktu tu sangat tegang. Dalam kereta nak balik kampung pun tak puas hati juga. Ada je yang tak kena. Alif belikan bini je jambu batu, nak jambu air. Dah beli jambu air, nak letak asam lebih. Ada je yang tak kena. Lepas tu setiap kali dalam perjalanan tu dia kata sampai hampir-hampir kemalangan. Sebab asyik bergaduh je dalam perjalanan tu. Bila sampai dekat rumah mak bapak bini dia, jadi diorang pun berceritalah. Terus-terus tak ada dah tangguh-tangguh, terus bercerita pada mak ayah bini dia apa yang berlaku daripada suara hati Alif dan juga suara hati bini dia. Bini dia bercerita dengan penuh emosi dan air mata, seolah-olah macam Alif yang bersalah. Alif pula pun bercerita dengan mertua dia. Sebenarnya dia rasa macam hati dia panas tengok bini dia. Jadi hasil daripada dua-dua cerita ni, mak bapak kepada isteri dia atau mertua Alif ni nampak macam ada sesuatu yang tak kena. Ini memang lain macam ni. Ini bukan jenis yang gaduh-gaduh ni, dia kata. Ikut pengalaman mak ayah dia dan juga beberapa adik-beradik yang lain, kalau namanya baru kahwin, memang kasih sayang wangi tu bertahan bertahun-tahun sebelum jadi gaduh. Maksudnya sebelum lama kahwin lah kan. Ini dah baru-baru kahwin, hari pertama, malam pertama dah jadi huru-hara gaduh. Jadi bapak mertua dia cadangkan, apa kata kita semua buat solat hajat malam ni.
Jadi solat hajat minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Jadi Alif setuju, bini dia pun setuju. Dengan kata lain, malam tu dia orang buatlah satu solat hajat bersama-sama. Minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Nak tahu kenapa dia orang semua jadi macam ni. Huru-hara jadinya. Jadi malam tu lepas berselawat dengan solat tahajud semua, dia orang pun masing-masing tidur. Bila tidur malam tu, bini Alif mimpi didatangi seorang perempuan yang sangat hodoh rupanya, datang kepada bini dia dan ajak bini dia pergi ke tepi tasik. Sebenarnya bini dia tak faham sebenarnya kenapa nak diajak di tepi tasik. Tapi bila sampai kat tepi tasik tu, benda tu yang rambut panjang tapi mukanya tak nampak. Dia kata mukanya memang tahu hodoh tapi tak jelas. Benda tu cakap, Alif hak aku. Itu je. Bila habis benda tu cakap, terbangun bini Alif. Abang salah cerita. Bila habis benda tu cakap, bini Alif ni terbangun daripada tidur, terus berpeluh-peluh satu badan. Terus dikejutkan Alif. Alif pun bangun. Tanyalah dia, apa sebenarnya kenapa bini dia tiba-tiba kejut dia. Waktu tu pun dia kata dia nak gaduh juga tu. Bini dia terus cerita. Dia mimpi seorang perempuan datang, bawa dia tepi tasik, lepas tu dia bagi ayat Alif hak aku. Waktu tu Alif macam bingung-bingung, tahu apa benda. Dia pun tak dapat nak, ujung pangkalnya tak dapat nak difikirkan mana sebenarnya, apakah puncanya. Tak apalah, dia kata tak apa, dia pun terus tidur. Bila terus tidur, besok paginya sedang diorang berehat-rehat dekat ruang tamu, keluarga isteri Alif bawa seorang perubatan Islam datang rumah. Jadi bila dah ada perubatan Islam datang rumah tu, memang langkah kanan. Diorang pun berceritalah masalah diorang ni berdua kepada perubatan Islam tu. Jadi perubatan Islam tu cakap mengikut cerita macam ni, kata rasanya diorang berdua ni dah kena sihir pemisah. Ada orang yang dengki. Waktu tu bila Alif dengar macam sihir pemisah, Alif dah tergerak dalam hati tau. Jangan-jangan yang buat ni adalah bekas mak uah aku, dia kata. Sebab dia kata dulu dia memang ada buat salah sikit lah dengan bekas mak uah dia tu, tapi dia pendamkan perasaan tu, dia tak cerita kat bini dia. Dia tak naklah mengeruhkan keadaan ataupun menuduh seseorang yang tidak bersalah. Kan, dia kata. Jadi dia kata okey dah, bila dah berubat-ubat tu adalah rukiah-rukiahnya, akhirnya semuanya selesai dan diorang berdua laki bini pun baliklah semula ke Petaling Jaya, ke rumah mereka. Bila sampai dekat rumah tu, lupa abang nak cerita, ustaz tu bagi seberkas garam. Dia kata salah satu cara yang baik untuk menghalau gangguan-gangguan daripada alam sebelah, rumah kita perlu dipagar dengan barang yang dirukiahkan, ataupun yang kalau bahasa Melayunya dijampikan. Jadi ustaz tu bagi garam, minta Alif pagar rumah. Jadi bila dah dapat garam tu, bila balik kat rumah Petaling Jaya, seperti yang diarahkan oleh ustaz, Alif pun tabur-taburlah garam di sekitar rumah dia. Maksud dia di keliling rumah. Di keliling rumah ditaburkan garam dengan bacaan-bacaan ayat suci Quran seperti yang diajar oleh ustaz tadi. Jadi bila dah tabur-tabur tu, Alif rasa macam tenang sikit, sebabnya sekurang-kurangnya dia dah berikhtiar. Walaupun dia masih lagi pening-pening, betul ke dia ni kena sihir pemisah. Okay. Jadi malam tu Alif tidur. Bila tidur, Alif pula mimpi. Dia didatangi oleh seorang perempuan yang tak jelas wajahnya dan ajak dia masuk ke pelet lah. Ajak dia masuk ke hutan. Bila sampai dekat hutan, benda tu cakap benda yang sama dengan mimpi bini dia. Engkau hak aku, dia kata. Jadi bila dah termimpi macam tu, disergah pula engkau hak aku dengan suara yang garau. Teruslah Alif terbangun. Bila terbangun, bini dia pun terbangun. Rupanya pada masa yang sama, bini dia pun mimpi dibawa perempuan rambut panjang masuk dalam hutan. Cuma yang berbezanya adalah dalam mimpi Alif dia cakap engkau hak aku, tapi dalam mimpi bini dia benda tu cakap Alif hak aku. Waktu tu dua-dua rasa macam, lah rumah kita kan dah kena pagar, pula jadi macam ni. Jadi tak tangguh-tangguh, esok pagi terus Alif telefon ustaz.
Tanyakan sebenarnya apa yang berlaku. Kata dah pagar, ustaz dah letak bagi garam ruqyah yang kelas A punya. Kenapa pula kami masih lagi ada gangguan? Jadi ustaz tu tanyalah, macam mana awak pagar rumah? Jadi Alif cakap je lah, dia pagar je lah. Pagar seperti yang dia rasa boleh pagar. Ustaz tu tepuk dahi. Rupanya kalau nak pagar rumah, kita kena ikut laluan Kaabah. Dengan kata lain, Kaabah kan dia punya tawafnya melawan jam. Ni Alif tak, dia ikut sukati dia waktu tu. Nak tabur garam tank mana, ke mana, dia tak ikut. Yang itu je dia tak ikut. Jadi ustaz cakap, cara dia pagar rumah tu dah salah. Jadi tak nak kena pagar rumah untuk kali yang kedua. Sedih Alif dengar dia kata. Kalau dia tahu awal-awal dia suruh ustaz tu yang pagar. Hara nak pergi pagar pula kan. Jadi ustaznya besok pagi, selang 2-3 hari lah, ustaz tu pun datang tolong Alif pagar rumah. Dan kali kedua pagar rumah, alhamdulillah, okey. Semua proses pagar rumah dapat dijalankan dengan baik. Tanpa kerosakan pagarnya. Jadi malam tu Alif pun mimpi. Alif pun tidur dengan bini dia. Rumah tu alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku. Dia kata okey je. Tapi malam seterusnya lagi teruk dia orang laki bini kena dengki. Waktu ni benda tu muncul bukan dalam mimpi, tapi waktu kita dalam sedar dengan tak sedar. Waktu tu Alif kata dia dah tidur, tapi bini dia masih lagi dalam keadaan nak ambil masa nak tidur. Jadi matanya kejap-kejap terlelap, kejap-kejap terbuka, kejap terbuka. Waktu terlelap tu tak ada apa-apa. Sekali bini dia buka mata, perempuan yang ada dalam mimpi sebelum-sebelum ni baring sebelah bini dia. Waktu tu bini dia meloncat dekat atas Alif, sampaikan keadaan huru-hara malam tu. Terpaksalah Alif tidur buka lampu. Waktu malam tu Alif tak nak tanya bini dia apa yang menyebabkan bini dia melompat atas badan dia. Tunggu besok pagi. Bila besok pagi baru dia tanya bini dia cerita malam tadi waktu dia antara sedar dengan tak sedar ambil masa nak tidur, tiba-tiba benda tu baring sebelah dia, rambut panjang, pakai baju putih, uniform. Memang betul lah itu uniform Makcik Rockers. Memang tak ada orang pakai uniform rambut panjang baju putih, dia je lah yang pakai macam tu. Jadi bila dah dengar macam tu, Alif jadi bingung. Kenapa pula ada benda yang mengacau lagi sedangkan dia dah pagar rumah, dia dah buat zikir yang sepatutnya. Dia jadi stres pada waktu tu. Dan perasaan dia mengatakan yang buat benda ni semua adalah bekas makwa dia makin kuat, makin tebal. Jadi bila besok pagi ni dia terus kontak bekas makwa dia, nak tanya, apa boleh tak kita jumpa, kita kena berbincang, ada benda yang aku nak tanya, dia kata. Jadi bekas makwa dia, okeylah datang, dia orang berjumpalah dekat satu restoran. Nak jadi cerita, bekas makwa dia ni adalah seorang ibu tunggal pada waktu tu. Bukan kematian suami, tapi bercerai hidup. Ada anak seorang. Jadi sebelum abang lanjut pada cerita, kita flashback dulu cerita Alif. Alif kata, waktu sebelum dia kenal dengan bini dia memang berpacar baik gila dengan ex-girlfriend dia tu, adalah ibu tunggal tu. Dia kata dia suka dengan ibu tunggal tu sebab dia tak nampak macam ibu tunggal, dia nampak macam anak dara, badannya masih solid molid lagi. Jadi dia kata sebab tu dia terjatuh hatilah dengan budak perempuan tu. Jadi banyak kali juga Alif ajak makwa dia untuk kahwin. Tak kisahlah kahwin lari ke kahwin betul-betul ke, tapi makwa dia ni tak nak, katanya belum bersedia. Tapi yang Alif tak sedap hati je ni, setiap kali dia orang ke mana-mana, pergi bercuti Sunway Lagoon ke, pergi pantai ke, air terjun, dia orang ni memang bercuti bertiga. Jadi nampak macam suami isteri. Itu yang membuatkan Alif rasa macam tak sedap hati sangat. Banyak kali dia ajak makwa dia. Pada satu hari dia ugut makwa dia. Dia kata kalau hari ni awak tak nak bagi keputusan tak nak kahwin dengan saya tinggalkan awak, saya kahwin dengan orang lain, dia kata. Tapi makwa dia cakap, kalau berani buatlah, dia kata. Kalau awak tinggalkan saya, awak berani, awak buatlah. Awak akan terima padahnya, dia kata. Itu sebenarnya ayat yang menguatkan Alif yang sihir pemisah itu dihantar oleh bekas makwa dia. Jadi berjumpalah dia orang dekat kedai makan. Dekat kedai makan, Alif pun memang tak sorok-sorok tanya.
Awak ke yang bagi sihir tu pada kita orang? Mula-mula makwa dia macam mengelak, bekas makwa dia macam mengelak. Tapi selepas Alif ugut, kalau terjadi apa-apa pada isteri saya, awaklah yang akan bertanggungjawab, dia kata. Tapi bila dengar ugutan macam tu, terus bekas makwa dia minta maaf, dia kata. Memang aku yang hantar. Aku sakit hati dengan kau. Kau janji nak kahwin dengan aku, tapi kau kahwin dengan perempuan lain. Alif cakap, sebenarnya dah banyak kali kan dia ajak kahwin, tapi kenapa perempuan tu tak nak? Perempuan tu cakap waktu tu dia tak bersedia. Jadi itulah cerita Alif. Kenapa puncanya ex-girlfriend dia hantar sihir pemisah pada Alif dan isteri dia. Jadi Alif cakap dengan bekas makwa dia ni, tolonglah tarik balik ilmu tu. Tapi budak perempuan tu tak nak. Rasakan, dia kata, si perampas tu rasa apa yang aku rasa, sakit hatinya, padan muka dia. Jadi perempuan kalau dah marah macam tu lah kan. Jadi bila balik tu Alif rasa susah hati. Sebabnya makwa dia tak nak tarik sihir, bekas makwa dia tak nak tarik sihir yang dihantar. Jadi nak buat macam mana? Terpaksalah Alif pergi berubat dengan ustaz yang sama. Jadi Alif pun ceritalah sebenarnya apa yang berlaku, dan akhirnya ustaz tu pun jelas, dan diorang pun menjalankan aktiviti meruqyah isteri dia. Sebabnya sihir tu memang sepatutnya dihantar kepada Alif dan juga isteri dia. Tapi Alif kuat, mungkin amalan zikir Alif tu kira banyak juga kan. Yang bini dia ni kan ada masanya memang tak boleh solat kan. Maksudnya dalam keadaan uzur. Jadi waktu keadaan uzur itulah sihir tu dihantar dan melekat kat badan bini dia. Jadi ustaz tu pun buatlah ruqyah pada bini dia. Dalam ruqyah tu, ustaz tu panggil jin yang masuk dalam badan isteri dia dan berinteraksi, berborak dengan jin tu. Memang betul jin tu mengaku yang dia dihantar oleh seseorang untuk memutuskan hubungan mereka suami isteri. Tujuannya adalah sakit hati. Kenapa Alif kahwin dengan orang lain sedangkan Alif berjanji nak kahwin dengan dia walaupun 10 tahun terpaksa menunggu. Oi, lelaki ya. Mana boleh tunggu lama-lama. Macam abang pun dah tua. Okey, sambung. Jadi Alif kata memang sah. Bukan dia fitnah, semua orang dengar. Sebab waktu dia pergi berubat tu ada mertua dia semua. Jadi mertua dia pun dengar yang bekas makwa dia yang hantar jin tu untuk merasuk memutuskan mereka suami isteri. Tapi berkat daripada ustaz tu punya doa kan pada Allah Ta'ala, dia pun kira orang alim-alim kan, akhirnya proses perubatan tu berjaya dan jin tu dikeluarkan daripada badan isteri dia. Itu pun lepas ustaz tu ugut, kalau tak nak keluar, saya bunuh awak, bunuh jin tu. Tapi akhirnya jin tu mengalah dan keluar. Dan alhamdulillah keadaan dah semakin pulih. Alif pada waktu tu dengan isteri dia makin baik, makin kesihatan makin baik, dan dia tak kontak lagi dengan bekas makwa dia. Dah habis-habis tu barulah bini dia buka cerita. Rupanya gangguan yang bini dia alami ni bukan sekarang-sekarang ni aja, dia kata. Sejak dia bertunang dengan Alif, dia dah memang tiap malam kena ganggu. Ada kala-kalanya sampai dia tak sedar. Tapi dia tak nak cerita ke Alif sebab dia ingat mungkin dia punya salah kan. Mungkin dia ada sakitkan hati orang dekat pejabat ke ataupun macam mana kan. Jadi dia tak nak beritahu Alif. Rupanya dah lama bekas makwa Alif hantar ilmu kepada bini Alif. Dan alhamdulillah semuanya dah selesai sekarang. Cerita yang kedua datang daripada luar negara, daripada salah satu negara Afrika. Wah, best kan? Tak pernah abang ceritakan cerita daripada Afrika, kali ni abang dapat. Berlaku dekat Tanzania, dekat satu bandar di Tanzania namanya Zanzibar, kalau tak silap abang. Diceritakan kepada abang oleh seorang penonton perempuan sebenarnya, tapi bukan cerita dia. Dia kata cerita kawan baik dia yang bernama Uwais. Nama kawan dia sebenarnya Ali, tapi abang tukar kepada Uwais sebab ada nama-nama yang dalam permintaan. Okey. Sebelum abang mulakan cerita, abang nak jawab satu soalan. Pernah tak abang mengalami gangguan yang sering abang alami setiap kali abang ceritakan satu cerita yang ekstrim seram? Iaitu abang akan dengar suara orang menangis dalam lebih kurang pukul 2 ke 3 pagi macam tu.
kalau abang belum tidur ataupun yelah lepas buat cerita kita kena edit, kita kena apa kan. Jadi waktu abang bekerja tu abang akan dengar orang menangis, perempuan menangis dan suaranya sangat sayu. Mula-mula takut tapi dah lama-lama abang anggap itu makhluk alam sebelah, mungkin dia kesedihan ke apa kan pada waktu tu. Jadi abang biarkan ajalah dan sekarang ni dah boleh kata alah bisa tegal biasa, dah boleh membiasakan diri. Okey, kita teruskan. Kali ini memang Tanzania, Zanzibar dialami oleh seorang lelaki namanya Uwais. Uwais bekerja sebagai seorang ahli pejabat, budak pejabat kan dekat satu bandar dekat Zanzibar ni. Jadi habis-habis kerja tu memang menjadi kebiasaan orang Zanzibar, bila habis bekerja diorang semua akan pergi minum. Diorang habis kerja bukannya pukul 6 petang, tak ada. Dia habis kerja lepas maghrib, 8.30 malam baru habis kerja. Jadi bila dah habis kerja terlalu malam, diorang pun nak release tension. Diorang pergilah ramai-ramai pergi mengopi dekat kedai minum dekat kawasan Zanzibar. Tapi dia kata waktu minum tu itulah cara dia untuk melepaskan kelelahan, kepenatan kan. Dah habis-habis minum tu, Uwais nak balik. Waktu dia nak balik tu, kawan dia minta tolong. Dia kata, Wais, boleh tak tolong dia? Tolong dia nak ambil barang dekat rumah nenek dia. Jadi, Wais tanyalah, jauh tak rumah nenek engkau ni? Kata, jauh tak jauh lah. Lebih kurang 30 minit lah daripada tempat kita minum. Wah. Sebabnya, dia minta tolong dengan Uwais sebabnya hanya Uwais sahaja yang ada kereta. Yang lain-lain, budak-budak office lain semua tak ada kereta. Jadi, Uwais kata, bolehlah. Okeylah, minta tolong kawan kan, itulah kawan, bolehlah minta tolong, dia minta tolong, kita tolonglah, dia kata. Jadi diorang pun start daripada tempat minum tu teruslah menuju ke kampung budak lelaki ni. Jarak perjalanan mengambil masa lebih kurang 30 minit lah. Kira jauh jugalah kan. Kalau macam abang hingga ke Bandar Melaka lah dia punya jauhnya. Jadi bila sampai dekat kampung tu, rupanya kampung tu agak suram pada waktu malam sebab dia macam terletak di luar bandar, bandar kecil dia kata. Lepas tu rumahnya, kedudukan satu rumah dengan rumah lain agak rapat dan rumah nenek kepada kawan dia ni terletak dekat belakang, di belakang rumah. Jadi kereta tak boleh masuk. Terpaksalah Uwais berhenti tepi jalan besar. Dia kata walaupun tu jalan besar tapi sunyi sangat. Walaupun ada lampu-lampu jalan tapi memang sunyi, dia kata. Lain macam sunyi je. Abang tak boleh nak bayangkan sebab Zanzibar tu jauh. Jadi abang tak boleh nak bayangkan. Dia kata sunyi, kita sunyikan keadaannya. Bila dah sunyi sangat tu, waktu tu Uwais kata dia berhentikan kereta tepi jalan kan. Lepas tu dia matikan enjin sebab petrol mahal. Jadi buka tingkap. Dia bila buka tingkap, kawan dia pun keluarlah daripada kereta, pergilah masuk je celah-celah bangunan, celah-celah rumah untuk sampai dekat rumah nenek dia. Jadi Uwais pun mainlah handset sementara nak menunggu tu kan, menunggu kawan dia ambil barang. Waktu dia tengah main handset, dia nampak ada daripada jauh lah, lebih kurang 10 langkah macam tu, ada seorang perempuan bapak seksi gila. Walau dengan dia punya kulit Afrika kan cantik-cantik kan. Dia punya kulit dia coklat-coklat cantik tu. Lepas tu dia punya rambutnya keriting, pinggang cantik, kaki cantik semuanya. Jadi nampaklah daripada jauh. Memang menjadi kebiasaan, kata ada sesetengah masyarakat dekat kawasan Zanzibar, Tanzania, mencari makan dengan memperdagangkan diri, iaitu menjadi pelacur. Tak sedap sangat lah, menjual diri lah. Jadi diorang menyara hidup dengan menjual diri. Jadi bila dia nampak perempuan seksi tu, Alif cakap, abang cakap Alif salah, Uwais. Uwais cakap memang diingat itu adalah pekerja yang mencari makan dengan menjual diri itulah. Jadi dia biar je lah, lantaklah. Dia kata, tapi dia peliknya kat situ adalah kawasan kampung, dia kata. Dan lampu jalan tak banyak. Kenapa dia cari pelanggan dekat kawasan yang memang tak ada pelanggan? Dan kebanyakan orang yang tinggal dekat situ semuanya macam dah berusia, dah pangkat atuk-atuk. Kiranya macam kurang mampulah lagi nak membayar, kurang mampu untuk membayar pekerja-pekerja macam tu untuk mendapatkan perkhidmatan kan. Jadi dia kata dia pelik juga, tapi lantaklah dia kata mungkin dia nak mengurangkan persaingan pekerjaan. Kata. Kalau pergi jual diri kat bandar, ramai pula persaingan dia yang lagi cantik-cantik. Jadi mungkin dia jual ke kampung, untung-untung boleh dapat pelanggan kan, dia kata. Jadi okeylah. Waktu dia tengah main handset tu, dia perasan perempuan tu berjalan menuju ke arah dia. Waktu tu dalam hati dia kata, Uwais kata, alah,
kenapa pula dia jalan ke sini? Tapi dalam kepala ni Uwais dah buat ayat macam mana nak menolak. Dia cakap lah dia ni orang Islam, dia tak buat benda-benda macam ni. Itu dia nak bagi jawapan tu. Jadi bila perempuan tu betul-betul berdiri sebelah kereta dia, memang haruman bau minyak wangi, semerbak wanginya, sampaikan Uwais tak berani nak tengok tingkap. Perempuan tu turunkan kepala, lepas tu dia senyum. Punyalah Uwais terkejut. Muka dia waktu senyum macam muka serigala. Seram mula. Ni manusia ke bukan manusia? Dah tergerak dah dekat hati tu. Lepas tu dia tanya macam ni. Awak ni, bukan dia tanya, benda tu cakap. Kamu ni kacak macam syaitan. Kata. Waktu tu Uwais macam, kenapa pula cakap macam ni? Lepas tu dia tanya, boleh saya tahu apa awak cakap tadi? Uwais cakap macam tu. Awak ni syaitan. Kata. Dia ulang ayat yang sama. Jadi Uwais pun alihkan pandangan dia. Dia panggil steering. Sambil dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu tu memang dia sengaja untuk mengalihkan perhatian. Dia tak pasti lagi yang benda berdiri sebelah dia ni manusia atau bukan. Okey. Jadi bila dia baca banyak kali, tiba-tiba benda dekat sebelah kita dia tu tergelak sambil mengilai. Mengilai-ngilai, perempuan punya suara mengilai. Waktu tu baru Uwais sedar benda yang kat sebelah dia ni bukan manusia, tapi seseorang daripada alam sebelah. Lepas tu benda tu boleh cakap macam ni. Oh, selawat Nabi Kau tak tahu aku boleh mengaji satu Quran. Dia terus tadarus kat sebelah. Member pula jenis yang bukan baca hafal Quran, ngangak-ngangak lah dengan benda sebelah tu, tadarus terus, nyaring suaranya. Jadi dengan kata lain, Uwais tahulah yang berdiri sebelah dia ni bukan manusia, tapi makhluk alam sebelah. Jadi Uwais tundukkan kepala, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad banyak kali. Sebab dia kata itu je yang diingat pada waktu tu. Bila dah banyak kali baca, banyak kali baca, benda tu sound tau, benda tu cakap, berhenti kata. Jangan baca lagi benda ni. Jadi Uwais tahu apa yang dibaca tu bagi kesan kepada benda tu. Makin ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, makin kuat dia baca. Akhirnya dia dengar benda tu terbang dengan kain yang seperti kain labu. Pok terbang. Jadi Uwais keluarkan kepala, tengok memang betul benda tu terbang menghilang macam tu je. Memang betul lah itu adalah makhluk alam sebelah, bukannya manusia. Lepas benda tu hilang, Uwais cepat-cepat lah mesej kawan dia ni. Weh, datang cepat sikit. Weh, aku dah kena dengki dengan makhluk alam sebelah. Kawan dia pun berlari dah datang. Minta maaf, kata dia seronok sangat jumpa nenek. Banyak sangat benda nak cerita. Jadi dalam kereta tu, waktu perjalanan balik, dia cerita dengan kawan dia. Dia jumpa dengan perempuan tu. Lepas tu kawan dia boleh tepuk dahi. Alamak tu, sorry lah Uwais, aku lupa nak beritahu kau. Memang kampung ni banyak kali orang jumpa perempuan tu. Perempuan tu sebenarnya jin. Dia memang suka dengki penduduk kampung kat sini. Lagi-lagi orang baru yang tak kenal. Aku lupa nak beritahu kau. Kalau sepatutnya kalau aku beritahu kau, kau bolehlah naikkan tingkap. Jadi bila kau naikkan tingkap, kuranglah dapat gangguan sikit. Sorry lah benda tu biasalah. Dia kata jangan takut, kat kampung aku banyak kali dah kena. Uwais macam, lah, kenapa tak beritahu? Kalau tak, aku tak teman kau sampai ke sini. Jadi dia kata, menyesal. Dia kata, tapi nak macam mana benda dah jadi kan. Itu adalah cerita daripada Zanzibar, Tanzania. Cerita ketiga ni disampaikan melalui email. Yang sampaikan ke abang adalah Aunty Kasmah. Terima kasih Aunty. Cerita ni best. Berlaku dekat Pulau Pangkor. Kita kembali semula ke Pulau Pangkor. Jadi Aunty Kasmah cakap pada waktu tu dia pergi bercuti dengan keluarga dia dan juga besan dia. Keluarga besar lah ni. Ada dia, isteri, suami dia, anak menantu dan juga besan. Ramai-ramai lah pergi bercuti. Lepas tu besan dia pula, dia kata bawa keluarga besar. Anak cucu besan dia semua dia angkut sekali. Alang-alang pergi bercuti kan, biarlah pergi bercuti ramai-ramai. Biar meriah. Kalau waktu barbecue, meriah, seronok lah kan ramai orang. Jadi dia kata diorang tempah dua apartmen. Jadi ada dua apartmen. Satu apartmen memang dihaskan 3 bilik apartmen tu. Jadi satu apartmen khas untuk keluarga besan. Satu lagi apartmen khas untuk keluarga Aunty Kasmah kata. Jadi Aunty Kasmah cakap
dia seronok lah pergi bercuti ramai-ramai. Cuma dia kata dekat dalam apartmen dia tu bilik ada 3, tapi cuma 2 bilik sahaja yang dibenarkan untuk guna. Satu bilik lagi dikunci, tapi cara dia kunci tu memang pelik. Dikunci atas, tengah dan bawah. Macam dia bela rimau ke apa dalam ni, tak kasih keluar. Mungkin store kot, tapi takkanlah kunci kau main lagi, dia kata. Biar je lah, lantaklah, dia kata. Tak kisahlah nak kunci mana-mana pun, bukan rumah dia kata. Okeylah, jadi diorang pun beraktiviti sampai ke malam. Diorang pun semua nak masuk tidur. Bila nak masuk tidur tu, semua orang tidur. Waktu tu Aunty Kasmah cakap dia dah tidur awal. Dia kata penat sangat, dia kata aktiviti main dengan cucu ni memang penat, dia kata. Bercuti dekat Pangkor ni banyak sangat aktiviti, dia kata. Jadi dia teruslah masuk tidur awal. Dia kata lepas sembahyang Isyak dengan suami dia pun masuk tidur awal. Bila dia masuk tidur, okey, tak ada masalah semua, sampailah besok pagi. Bila besok pagi kecoh, dia kata, sebabnya anak cucunya semua demam. Lepas tu cucu dia melalak-lalak. Lepas tu menantu dia terkocok-kocok macam kalang kabut mencari bilik baru. Waktu tu Aunty Kasmah pelik, nak kenapa cari bilik baru pula, apartmen baru pula, apartmen ni okey je. Rupanya barulah menantu dia buka cerita. Pada malam tu bila Aunty Kasmah dah tidur, menantu dia duduk dekat ruang tamu main handset. Sebab kawasan depan TV je lah yang paling kuat internetnya. Waktu tu dalam bilik Aunty Kasmah dah tidur. Lepas tu dekat atas katil yang sama ada suami Aunty Kasmah. Dia ada kerja sikit lah. Kalau tak silap abang, dia tengah tengok-tengok handset waktu tu. Jadi si menantu tadi dekat ruang tamu tadi, dia duduk-duduk, tiba-tiba dia nampak Aunty Kasmah melintas dekat ruang tamu, ngala ke dapur. Dia pun panggil lah, mak, dia kata, mak ke mana tu? Benda tu menjawab, mak nak ke dapur, meh lah sini, gitu. Jadi si menantu ni pun pergilah ke dapur. Bila ke dapur, wah mak, buat air mak, dia kata, kita minum kat sini borak-borak, dia kata. Jadi Aunty Kasmah pun buat air bancuh, dia pun borak lah, gancak boraknya dekat dapur tu, ngungak. Lepas tu mak dia cakap, Aunty Kasmah cakap, mak nak masuk tidur, mak dah letih sangat, dia kata. Kalau awak nak minumlah lagi, dia kata. Jadi Aunty Kasmah tu pun masuklah dalam bilik, Aunty Kasmah jelmaan tu lah, masuk dalam bilik. Okay. Lepas tu si menantu ni tadi macam pelik, sebabnya waktu dia berborak dengan Aunty Kasmah dekat dalam dapur, mata Aunty Kasmah tak bertentangan dengan mata dia. Banyak kali juga si menantu tu tengok-tengok mata mak dia, tapi mak dia mengalih-alihkan mata ke tempat lain, macam ada yang tak kena. Jadi dia pun pergilah dekat bilik. Bila dia pergi kat bilik, dia tengok bapa mentua dia dengan mak mentua dia dekat bilik tu. Mak mentua dia tengah tidur. Dia pelik juga, sebabnya baru tadi dia nampak mak dia ke dapur. Dia borak dengan mak dia. Dia tanyalah dengan bapa mentua dia. Bah, dia kata, mak dah lama ke tidur? Dia kata, daripada tadi, dah Isyak tadi, dia terus tidur. Mak tak ada datang kat dapur ke? Tak ada. Kata, kenapa? Bila dah tanya kenapa, jam-jam tu juga anak-anak, cucu-cucu Aunty Kasmah dalam rumah tu semua menangis serentak. Jadi kalang kabut lah. Aunty Kasmah kata dia tak sedar. Malam tu dia memang penat, dia tidur. Jadi kecoh lah. Malam tu anak-anak menangis sampai huru-hara jadinya. Jadi si menantu ni ceritalah apa yang berlaku pada malam tu, dan diorang pun carilah bilik lain. Alhamdulillah, pihak apartmen memang bagi kelonggaran, diorang boleh sewa pindah bilik lain. Rupanya mungkin bilik tu ada sesuatu misteri yang tak diketahui. Cuma Aunty Kasmah cakap walaupun bukan dia yang dialami, menantu dia alami, tapi benda tu cukup memberi pengajaran. Kita kena hati-hati hotel kan, apartmen ke, sebab kita tak tahu sebelum tu siapa yang duduk, dan apakah peristiwa yang berlaku pada sebelum-sebelum tu. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Alhamdulillah, moga-moga cerita yang abang sampaikan adalah iktibar dan hiburan kan. Jadi terima kasih lagi juga yang membeli baju nak dijadikan cerita, baju JSPL, dan kepada siapa-siapa yang nak tempah baju muslimah, ada dah baju muslimahnya, tekanlah dekat link WhatsApp yang abang sediakan. Nanti adik abang yang nama Amir tu akan jawab, sebab abang minta dia yang uruskan. Abang kalau uruskan jadi
tangan sotong abang lagi banyak, tangan kena uruskan. Jadi abang minta adik abang yang uruskan yang namanya Amir. Jadi baju muslimah dah ada beberapa. Memang labuh, cuma perkataan nak dijadikan cerita tu abang letak dekat bawah. Kalau tak silap abang dia letak dekat kawasan kaki. Selepas kita mempertimbangkan bertanya-tanyalah dengan orang, pertimbangkan macam mana design sesuai. Dan terima kasih juga yang membeli sambal lara abang. Minta maaf kalau ada kekurangan, tapi terima kasih juga yang membagi feedback. Moga-moga dengan feedback tu semua dah memberi sesuatu kebaikan, perubahan pada abang. Dan terima kasih juga yang memberi sambal lara, perapan sate, warisan mak ayah abang. Moga-moga benda tu boleh dirasai oleh ramai orang. Terima kasih sangat-sangat. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.